kapek baru kalau semayang tak khusyuk lagi, tak tahu. Ya. Saya semayang sekejap tadi. Saya semayang tadi kan, rasa duduk di awang-awangan. Oh, santai. Oh, rasa betul. Tahniah tuan. Jadi bila kapek baru ni kena penuh lah. Kena penuh kan lah. Bagi tahu ahli Korea, kapek baru. Nah, semangat sikit. Alhamdulillah, kita buka dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanihi fardud ila intihajit ilayh. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, yang saya kasih lagi hormati, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan semua sahabat-sahabat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Tengok semua makin ceria belaka. Sebab dapat pihak baru kan. Takkan tak ceria kan? Kena ceria lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita semua dapat pihak baru. Moga-moga semuanya baru-baru belaka insyaAllah. Dan baik-baik belaka insyaAllah. Kita kena doakan yang baik-baik belaka. Baik-baik saja. Baik-baik. Dan kita kena taat kepada pemimpin kita. Selagi mana mereka tidak menyuruh kita melakukan benda yang derhaka kepada Allah. Jadi kita kena taat lah. Kena taat. Selagi mana mereka tidak menyuruh kepada keburukan, ketidakbaikan, itu lain lah. Baik. Alhamdulillah, kita pada malam ni kita sambung Syekh Eddie sekat mana gitu? Mau tak habis? Oh, hari tak habis lagi mau ujung mau kengeriangannya. Oh, tak habis lagi ni. Mau ni ya, mau ni dipanjang sikit sebab ramai sangat. Nak pula habiskan nyamuk. Ada orang tanya, Ustaz, yang cabut nyamuk kita ni Israel seorang, Israel satu je ke?
Sebenarnya Israel itu dia ketua kepada malaikat yang cabut nyawa. Dia ada tentera dia ada askar dia. Bukan dia satu saja. Dia ketua lah. Sebab itulah kalau pada satu masa tu, ya, berapa ramai orang mati dalam masa yang sama, saat yang sama, kan, jam yang sama, minit sama, saat sama, berapa ramai orang mati, kita tidak tahu. Dan bukannya manusia saja dia cabut nyawa, jin pun Israel cabut juga, binatang, setiap yang bernyawa semuanya itu dicabut oleh Israel dan juga tentera dia. Bahkan malaikat juga pun dicabut nyawa oleh Israel. Malaikat pun mati juga. Walaupun malaikat sekarang ni dia belum mati lagi, tapi malaikat juga akan mati. Jibril itu pun dicabut nyawa oleh Israel juga. Mikail, Israfil yang tiup sangkakala tu pun nyawanya dicabut oleh Malikil Maut juga. Dan Malikil Maut juga cabut nyawa dirinya sendiri. Memang kerja cabut nyawa. Bukan kita manusia saja, jin, binatang, malaikat sama juga. Baik, hari itu kita sampai ya. Umar radhiyallahu anhu berkata pada ya, saya nak cek. Okey, baik. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab, kan, terangkanlah kepada kami. Itu baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab. Ini semua sahabat Nabi belaka. Terangkanlah kepada kami tentang maut. Kenapa Umar tanya Ka'ab? Sebab Ka'ab ini seorang sahabat Nabi yang alim. Alim. Dia ada sahabat-sahabat ni, dia ada kategori dia. Ada sahabat yang dalam bidang pentadbiran, pengurusan, macam Abu Bakar, Umar. Ada sahabat yang dalam bidang ketenteraan, Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sahabat-sahabat dalam bidang keilmuan, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ini Ka'ab bin Malik. Jadi sebab itulah Umar berkata kepada Ka'ab, terangkanlah. Mereka ni sama-sama sahabat Nabi belaka, tetapi Umar tanya kepada Ka'ab sebab Ka'ab itu lebih alim. Terangkanlah kepada kami tentang maut, tentang kematian. Maka Ka'ab pun berkata, maut itu bagaikan pokok berduri, dahan, ranting kayu yang berduri, dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Batang kayu yang berduri, dahan yang berduri itu kita solor masuk ke mulut ni sampai ke perut, yang berduri itu. Maka kita tarik balik keluar. Bagaikan pokok berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka duri berkait dengan urat, lalu dicabut balik oleh seorang yang kuat. Cabut setak yang kuat, sehingga dapat memutuskan apa yang terputus. Dahsyat. Dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Boleh bayangkan rasa macam mana? Itulah rasa sakitnya mati. Ya, jenazah yang baru meninggal, tidak ada pun sesiapa yang pernah bangkit balik, tak cerita balik, tak ada. Melainkan di zaman
Bani Israel. Bani Israel ni orang Yahudi lah, Bani Israel. Kita ada baca kan pada kuliah yang lepas, pada beberapa kuliah yang lepas diceritakan bahawa Nabi SAW menceritakan di ketika mana mereka pergi ke perkuburan, lalu mereka orang Yahudi ni, Bani Israel, lalu mereka pun sembahyang, lalu mereka pun kata bagaimana kalau kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bangkitkan seseorang daripada kubur ni menceritakan kepada kita tentang kematian, tentang sakitnya mati. Lalu mereka kata boleh. Boleh. Jadi mereka semayang dululah, lepas semayang mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini Bani Israel ni, orang Bani Israel ni orang Yahudi lah, jadi mereka ni Allah Ta'ala tunjukkan benda pelik-pelik kepada mereka. Lepas mereka berdoa tu, maka keluarlah salah seorang yang telah mati di perkuburan itu. Lalu mereka pun tanya, bagaimana keadaan kamu ketika mati dulu? Tiba-tiba orang tu pun menjawab. Dikatakan orang tu keluar kepala dia dulu daripada kuburan tu, berupa hitam. Ialah lembaga kan, nampak hitam. Lalu ditanya, bagaimanakah keadaan kamu ketika mati dulu? Maka dia jawab, demi Allah, aku telah mati sejak 90 tahun yang lalu. Maka sehinggalah hari ini belum aku rasa hilang pedihnya mati, sakitnya mati. Kerana itu berdoalah kamu semua kepada Allah untuk selamat daripada rasa sakit mati. Sedangkan di antara kedua matanya itu ada tanda bekas sujud. Jadi nak ceritanya sakitnya mati, 90 tahun mati pun rasa masih sakit lagi. Sebab itulah Nabi kita sendiri dalam hadis yang sahih, ketika Nabi nak wafat, ketika mana Israel nak cabut nyawa Nabi baca doa kan. Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu daripada rasa sakitnya mati ni. Ghamarat wa sakarat ni maknanya mabuk. Rasa mabuk. Sebab ketika itu fitnah banyak berlaku, Ialah macam Nabi sendiri itu tak adalah sampai iblis datang untuk nak goda dia. Kita semua ni iblis datang nak goda kita supaya kita ni tidak dapat mengucap. Maka sebab itulah disebut sakarat. Sakarat ni mana mabuk. Ghamarat sakit. Ghamarat ni makna sakit. Aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada rasa sakitnya mati dan juga mabuknya mati. Nabi berdoa. Itu hadis sahih. Dan Nabi baca 3 kul. Nabi baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi celup dengan tangan dia di air, Nabi lapkan di tubuh dia, kepala dia, sakitnya mati. Dan bila mana Nabi tidak mampu nak angkatkan tangan dia, lalu isteri Nabi Aisyah
Tolong ambil tangan Nabi. Aisyah tolong bacakan 3 kul tu. Lepas tu ambil tangan Nabi, sebab nak ambil berkat tangan Nabi. Lepas tu sapukan di muka dia, wajah dia, di tubuh dia. Jadi kita kalau kita pergi ziarah orang nak mati, macam tu lah kita buat. Ketika mana dia sedang nak sakit nazak, ambil air, baca 3 kul, lepas tu lak-lakkan tubuh dia dan doakanlah kepadanya. Dia nak doa, dia tak mampu, kita tolong doakan kepadanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu min ghamaratil maut wa sakaratul maut, daripada rasa sakitnya mati, pedihnya mati ini, dan juga rasa mabuknya mati. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta berlindung kepadamu. Engkau selamatkanlah dia ini, ya Allah, daripada rasa sakitnya mati, pedihnya mati, dan mabuknya mati. Kita doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Kita berdoa untuk dia, kepada dia. Kalau kita seorang, kalau kita sendiri, kita baca doa untuk kita lah. Kalau kita mampu, kalau tak mampu, orang lain tolong bacakan doa untuk kita. Jadi kalau kita pergi ziarah orang yang nak mati, kita tolong bacakan doa untuk dia lah. Ada orang baca Yasin, bacalah. Itu semua tu benda-benda yang kita sunat buat lah. Ketika berziarah orang nak mati, baca Yasin, sebab bila baca Yasin tu dia mudahkan dia untuk dia nak mengucap. Baca Yasin, kita baca doa tadi, Allahumma, ya Allah, selamatkanlah dia, Allah, daripada rasa pedihnya mati dan mabuknya mati. Dan kemudian kita bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Tak payahlah kita ajar dia mengucap seperti mana orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang nak mati, kita hanya ajar dia mengucap di telinga dia, la ilaha illallah. Setakat tu je. Perlahan lah. Jangan pula la ilaha illallah. Itu kita nak tahlil. Perlahan-perlahan. La ilaha illallah. Kat telinga dia. Jangan dekat kaki dia, bisikkan kat telinga dia. Jangan pula paksa dia. La sebutlah la. Kawan tu nak mati kan. Tak boleh paksa, sebab mengucap ni bukan mudah. Kalau orang tu boleh mengucap ketika nak mati, itu hebat. Itu dijamin syurga tu. Dia hanya buat macam tu, boleh tak ada mak, boleh elok boleh lah. Kalau dia boleh buat macam tu, boleh sebagai isyarat je lah. Tapi yang dikiranya mengucap itu susah nak mengucap. Tok guru saya bagi tahu, orang yang bangun tahajud tiap malam, tak tentu lagi dia boleh mengucap ketika dia nak mati, ketika nyawa berada di halqam, tak tentu lagi. Sebab itulah dalam hadis sahih, Imam Bukhari, man akhiru kalami, sesiapa yang mengakhiri kalamnya ketika nyawa berada di halqam ni, ketika di sini, nyawa berada di sini. Kalau nyawa tu berada di lutut, Israel kan dia cabut nyawa kita, malaikat maut cabut nyawa dia daripada kaki kita, daripada jari kaki kita tu dia tarik kan, naik kat letih kan.
naik kat lutut, kat pohon, kat pinggang, kat dada, kat halkom. Ni, ketika nyawa berada di sini, inilah akhir kalam. Kalau nyawa berada di lutut, dia mengucap, belum dikira lagi. Belum dikira lagi. Ketika nyawa berada di halqa, nih sini, man akhiru kalamihi dakhal jannah, wajib masuk syurga. Wajib masuk syurga. Ada orang kata kalau dia banyak dosa, dia kena humban dalam neraka dulu. Siapa kata? Siapa kata? Cuba kita rujuk tafsiran para ulama berdasarkan hadis ini. Bukan calang-calang orang boleh mengucap ketika berada nyawa berada di hakam. Bukan, wajib masuk syurga. Orang tu memang special tu. Orang tu memang hebat di sisi Allah Ta'ala. Bukan mudah nak mengucap. Bukan mudah nak mengucap. Susah nak mengucap. Kalau kita pernah tengok ada orang nak mati, dia boleh mengucap, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Mengucap dalam hati saja, tak dikira. Mengucap, sebut di mulut. Ini payah. Payah pun kita kena doa lah banyak-banyak. Banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala. Doa ketika dalam tahiyat akhir tu. Kan selalu kita baca kan dalam tahiyat akhir sebelum kita bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dia kena sebut tu. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka jahannam dan azab kubur dan fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup tu apa dia? Kemiskinan lah, yang membawa kepada kekufuran. Kalau ada orang tu dia miskin sangat-sangat sehingga dia sanggup gadaikan agama dia untuk nak teruskan kehidupan dia, itu namanya fitnah hidup. Fitnah mati. Fitnah mati itulah ketika nyawa berada di halqam. Itu fitnah mati. Fitnah mati ni bukannya mudah nak mengucap. Kita juga ada baca sebelum ni kan dalam kitab ni ada disebut bahawa bila mana seorang tu dia nak mati, ketika nyawa berada di halqam, iblis syaitan datang menggelamungkan kepala dia, kepala otak dia, fikiran dia, supaya melalaikan dia. Datangkan berupa ibu dia, ayah dia yang paling dia sayang, supaya tak boleh mengucap. Datangkan rasa dahaga, seolah-olah kalau minum air satu lautan pun tak hilang lagi rasa dahaga, rasa lapar, macam-macam fitnah ketika nyawa berada di halqam. Dengan godaan-godaan itu mana fitnah, fitnah mati. Jadi kita kena bacakan doa tu dalam tahiyat akhir. Itu fitnah mati. Dan yang terakhir fitnah Dajjal. 4 benda tu kena minta berlindung kepada Allah Ta'ala setiap kali dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ulama-ulama mereka suruh anak-anak mereka baca doa itu dalam tahiyat. Kalau kalau anak-anak mereka tak baca doa itu dalam tahiyat, maka mereka suruh sembahyang balik. Kita baca dalam kitab, ulama-ulama menyuruh anak-anak mereka wajib bacakan doa tu dalam tahiyat. Sebab baca tahiyat akhir tu sebelum bagi salam, baca. Kalau tak baca, suruh sembahyang balik. Sampai macam tu sekali. Nak cerita pentingnya baca doa itu. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi suruh kita baca doa. Walaupun tidaklah ianya rukun, tidaklah wajib, tapi ianya sangat-sangat digalakkan lah. Sebab ianya doa agar kita selamat daripada fitnah, selamat daripada azab api neraka jahannam,
selamat daripada azab kubur, selamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan juga fitnah Dajjal. Jadi kena minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Kalau siapa-siapa tak ingat, kena hafal lah. Dia tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Imam baca, makmum pun baca. Dia lain-lain. Dia tak kira. Dia tak kira. Sedap lah tu. Imam baca untuk imam je. Makmum kena baca je. Individu lah. Di individu. Dia Fatihah je. Fatihah je. Fatihah tu kan, kalau tu imam baca, dia makmum ni nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita bacalah. Kalau kita buka perbahasan para ulama tu kan, yang panjang tu, kalau imam baca Fatihah, makmum tak payah baca pun tak apa. Kalau kita pergi Mekah tu, kita semayang di Masjid Haram ke, kita pergi semayang di Masjid Nabawi kan, ada orang Arab Pakistan, orang Pakistan ke India sebelah kita. Lepas tu imam baca, dia tak baca senyap. Dengar tu imam baca, sebab mazhab dia tak wajib baca. Tak wajib. Kita mazhab Syafi'i, kita baca. Kalau tuan-tuan nak ikut mazhab Hanafi boleh, tak apa, kita belajar. Tapi bila orang tanya, kena terangkan satu persatu lah. Jangan pula, kenapa tak baca? Ya tidak wajib. Tidak wajib. Pening. Ustaz kata wajib, kamu kata wajib. Jadi dia kata ustaz tu ilmu tak cukup, dia kata. Padahal dia ilmu tak cukup. Jadi dia tu cerita 1/4 baru. Dia kena cerita semualah. Cerita semua. Jadi ada mazhab tak wajib baca. Ada mazhab wajib kan. Kita mazhab Syafi'i kita baca. Baca. Maliki pun sama. Syafi'i wajib. Jadi kalau ada orang tak baca tu, jangan pula kita kata dia tu tak sah sembahyang. Jadi kemungkinan dia bertaklid mazhab tersebut, walaupun dia sembahyang sama dengan kita, sebab dia belajar. Jangan pula kita tegur dia, kenapa kamu senyap tak baca dalam sembahyang. Dia pun tengok mata kita, tengok atas bawah. Dia kata kamu ni kena belajar lagi. Baik. Jadi jangan kita cepat tegur dia lah. Mazhab kita baca. Mazhab lain ada yang tak baca. Baik. Tapi kalau bacaan lain, dia kena baca sendiri lah. Individu lah. Individu. Hanya Fatihah saja. Baik. Sambungan tadi, Ka'ab bin Malik tadi. Sufyan As-Sawri ini merupakan waliullah yang terkenal. Sufyan As-Sawri, ulama yang terkenal, ulama serta waliullah yang terkenal. Sufyan As-Sawri ini jika ingat mati, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai beberapa hari. Kalau dia ingat kepada mati, dia tak boleh nak buat kerja apa. Duk menangis ya. Bahkan jika ditanya masalah apa-apa pun hanya menjawab, aku tidak tahu, sebab takut sangat kepada mati. Ini seorang waliullah, ulama besar dan juga waliullah yang terkenal, Sufyan As-Sawri. Hari itu ada, kita dengar cerita, hari itu minggu lepas, 2 minggu lepas, Posumi lah, arwah Posumi di Kedah tak? Dia waliullah yang terkenal tu kan. Dia tak
wali abda tu orang kata lah, dia memang terkenal lah. Sekarang ni susah nak cari tok wali. Jadi kalau orang ketahu tu, itu memang hebat lah, memang luar biasa lah. Sebab dia ni alim, dia puasa mik, Allah puasa mik ni dia memang alim warok. Bayangkanlah beliau puasa tiap-tiap hari selama 30 tahun. Melainkan hari yang haram puasa je lah beliau tak puasa. Hari raya nak jadi ada beberapa hari yang tak boleh puasa. Itu saja yang dia tak puasa. Yang lain semua tiap hari dia puasa. Dan dia puasa dah 30 tahun puasa, tak tinggal puasa. Memang seorang wali Allah, dia akan puasa. Jadi puasa tu merupakan makanan dia, para wali. Kalau kita baca dalam kitab pun, amalan yang terbaik bagaimana kita nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala ialah puasa. Puasalah amalan yang paling mudah untuk kita nak dekatkan diri kepada Allah. Puasa ni payah, susah puasa. Tahajud boleh bangun tiap malam, tapi puasa belum tentu lagi. Jadi orang yang mencapai tahap wali ni, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, jadi puasa bagi mereka itu menjadi kewajipan kepada mereka. Jadi diceritakan bahawa Sufyan As-Sauri ni seorang waliullah yang terkenal dan juga seorang ulama yang terkenal. Bila mana beliau ingat kepada kematian, beliau tak boleh nak buat apa beberapa hari. Duduk menangis ya, duduk ingat kepada Allah Ta'ala, duduk berzikir. Ni siapa macam tu sekali. Dan bila orang tanya masalah hukum fiqh, beliau kata aku tak tahu, tak boleh nak cerita, tak boleh nak cakap, sebab takut sangat kepada kematian. Ini waliullah, ini waliullah. Ya, bila makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin rasa takut kepada kematian. Kalau kita rasa tak takut mati, itu bermakna kita jauh dengan Allah Ta'ala. Jauh dengan Allah Ta'ala. Seorang hakim berkata, hakim ni seorang bijaksana lah, seorang ulama. Bila sebut hakim ni makna seorang ulama lah. Tiga macam yang tidak layak dilupakan oleh seorang yang sihat akalnya: rosaknya dunia dan perubahan-perubahannya, dan maut dan kerosakan-kerosakan apa yang di dunia yang tidak dapat dielakkannya. Jadi ada tiga benda yang tidak layak dilupakan oleh seorang yang akalnya elok. Mana rosaknya dunia, berlakunya kerosakan di dunia ini, dan perubahan-perubahan. Ini memang kita boleh tengoklah bagaimana keadaan dunia hari ini kan, makin hari makin rosak, makin hari makin rosak kan. Ya, dengan asap kilangnya macam-macam, menyebabkan atmosfera tak boleh menampung. Buat kepanasan tu menyebabkan kepanasan tu kan dia memang lebih, memang lebih, dan berlakunya pencemaran alam. Ini kita kena tengok, dan ini kita kena fikir. Jadi yang seterusnya ialah kematian. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan kita ni ingat kepada akhirat. Kita juga jangan lupa. Bila mana kita pergi ziarah orang mati, kita jangan lupa. Kita ingat dalam hati kita, ingat dalam minda kita, ingat. Kita pergi ziarah saudara mara kita ke, jiran kita ke yang meninggal, kita kena ingat bagaimana mereka tu mati. Supaya kita ini sentiasa juga beringat kepada kematian, ingat kepada kematian. Dan kerosakan-kerosakan apa yang di dunia ini yang tidak dapat dielakkan. Baik.
Hatim Al-Ashham berkata lagi, 4 macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali 4. Harga nilai kepemudaan tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Nah, itu memang dah. Orang yang telah tua, dia akan rasa bernilainya waktu muda dulu. Nah, kita sekarang ni tak berapa rasa lagi sebab kita muda. Bila kita dah mencapai umur 70 tahun, 80 tahun, kita ingat balik kan, waktu aku hebat-hebat dulu kan. Lo ni ya, nak sembahyang pun tak boleh berdiri, tak, kena duduk atas kursi, tak, sakit kepala lutut. Nah, masa tu lah rasa Allah, berharganya waktu muda. Kau mana? No. Kena tanya lah yang duduk atas kursi tu. Dia tak semestinya tu tak atas kursi. Ada orang ni sakit lutut, dia tak boleh duduk, sembahyang berdiri tak. Tapi ketika itulah dia rasa nikmatnya tak. Nikmatnya sihat, nikmatnya. Yang kedua, harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang-orang yang sakit. Nah, bila sakit baru rasa Allah, untungnya kan sihat. Demam kan, demam, tak boleh mari masjid surah, Allah sedapnya kalau boleh mari masjid surah kan. Tak boleh semayang pun tak sempurna kan. Bila sihat, bila tak sihat barulah rasa nikmatnya sihat itu. Yang ketiganya, harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Nah, kita tengoklah orang-orang yang kena bala kan, apa-apa bala lah dengan gempa buminya. Nah, tengok dekat Indonesia kan, kita kat Malaysia ni banjir je. Tengok lah Allah, masa tu, masa tak banjir tu sedap kan bila banjir habis kereta 10 buah habis sebuah kereta tu belah-belah ribu baik kibal. Allah. Tadi saya bercakap dengan ada sahabat kita dekat Batu 14. Saya tanya dia, buat apa hari ni? Dia kata nak uruskan kereta rumah. Ya banjir tahun lepas, tak settle lagi. Tahun lepas kan banjir 18 bulan 12 kan. Tak settle lagi. Kereta 6 buah habis. Sebuah tu ada belah-belah ribu, 18 ribu apa dah beki habis nak cerita kan, bila kena ujian Allah Ta'ala kan, Allahu Akbar, rasa berharganya nikmatnya bila mana dalam keadaan keselamatan. Kita pun macam tu lah. Kalau ada orang accident, tengok jatuh gaung, mati, patok kaki ke tangan, minta jauh lah, wa'alaikumsalam. Allah, nampak dia sedih kan. Dia berfikir, Allah silapnya aku. Kalau tidur dulu pun tadi. Benda berlaku, tak boleh nak kembali balik. Jadi bala ni akan ingatkan kita balik kepada keadaan kita sebelum tu, ketika kita selamat kan. Jadi betapa nikmatnya orang yang berada dalam keadaan keselamatan. Maka sebab itulah Nabi SAW selalu suruh kita baca 3 kul pagi dan petang.
Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu bin nas 3 kali. Lepas tu baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Lepas tu baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Amalkan waktu pagi dan waktu petang untuk nak selamatkan kita, dan juga harta kita, pagar tubuh kita. Amalkan. Itu Nabi suruh sahabat amalkan. Ada dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Jadi baca 3 kul tu pagi dan petang. Kalau kita lupa petang, bacalah di awal malam pun tak apa. Bacalah 3 kul. Siap 1 kul tu 3 kali baca. Lepas tu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Dan last kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada segala kejahatan yang berlaku. Bismillahilladzi itu makna dia apa? Bismillahilladzi dengan nama Allah yang Bismillahilladzi la yadurru tidak memudaratkan, ma'asmi bersama namanya, syai'un segala sesuatu, fil ardi di dunia ini, wala fis sama' dan juga di langit, wa huwas samiul alim dan dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baik. Yang keempatnya, harga dan nilai hidup tidak diketahui benar kecuali oleh orang-orang yang telah mati. Inilah yang terakhirnya, bila kita mati barulah kita rasa bernilainya hidup. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mana kita berada dalam kubur nanti, ketika itulah kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan masa kita sekejap je nak keluar daripada kubur, nak hidup balik sekejap ya. Wa saddaq wa aku nanamina sholihin. Aku nak sedekah segala harta aku ya Allah. Berilah aku masa sekejap ya untuk aku nak bersedekah. Aku nak keluar balik daripada kubur ni sekejap aja untuk aku nak bersedekah. Pentingnya masa kita hidup. Tapi masa kita hidup ni rasa payah nak bersedekah sebab rasa lambat lagi nak mati. Bila tengok tabung tu buat tak tahu je tabung. Tengok macam tak tengok tengok macam tak tengok. Jadi kita perbanyakkanlah sedekah. Sedekah, banyakkanlah sedekah. Tak kisahlah sedekah kat masjid ke, kat surau ke, nak sedekah kat siapa-siapa ke, banyakkanlah sedekah. Kalau boleh tiap hari kita sedekah. Wajibkan kita sedekah tiap-tiap hari. Wajibkan kita sedekah tiap-tiap hari. Ada sahabat Nabi tanya, sedekah macam mana yang paling baik? Sedekah yang paling banyak lah. Yang paling banyak yang lebih baik. Sedekah yang paling baik itulah yang paling baik itu, yang paling banyak ialah yang paling baik. Itulah sedekahnya yang paling baik, yang banyak. Dan sedekah itu yang paling baik juga sedekah daripada harta yang kita paling sayang. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni dia sanggup beri sedekah kepada Nabi SAW. Tapi dia guna perkataan hadiah lah. Sahabat ni bila dia nak bagi hadiah kat Nabi, dia guna perkataan hadiah. Dia tidak sebut sedekah sebab Nabi tidak terima sedekah.
Tapi oleh kerana mereka tu nak tunjuk bahawa mereka itu betul-betul baik di sisi Allah Ta'ala, mereka sanggup hadiahkan harta yang paling beliau sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita baca dalam kitab kan, kita baca dalam kitab sahabat-sahabat Nabi tu, Abu Talha ni dia punya satu kebun di Madinah namanya Buhaira. Kebun tu menjadi harta yang paling dia sayang. Bayangkanlah dalam kebun tamar dia, kebun kurma tu, ada air sungai yang mengalir, ada anak air sungai yang mengalir. Mana ada sekarang ni, mana ada kebun tamar yang ada anak sungai yang mengalir? Hebat kebun dia Abu Buhaira. Lalu Abu Talha berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak hadiahkan kebun tamar ini aku kepada kamu ya Rasulullah. Hebat. Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Talha, sekarang ni aku nak bagi balik kepada saudara mara kamu. Nabi bagi balik. Nabi pun agih-agihkan kepada saudara mara dia. Nabi bukannya ambil kat dia, tapi Nabi sedekahkan balik kepada sahabat yang lain. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, dia ada kuda perang. Kuda yang paling laju, dia katakan paling laju, paling cantik di ketika itu. Kuda ni kalau kita zaman kita sekarang ni macam kereta lah, Ferrari, Lamborghini lah. Kuda yang paling laju, paling cantik. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak hadiahkan kuda aku kepada kamu, ambil lah ya Rasulullah. Hebat. Sampai setara tu sahabat Nabi. Dan Nabi tengok muka Zaid ini macam sedih, bukan tidak ikhlas, tetapi nampak bahawa dia betul-betul sayang kepada kuda dia itu. Bila kehilangan kuda tu, nampak muka dia lain. Kemudian Nabi panggil sahabat, kamu pergi panggil Usamah. Usamah pun datang. Usamah ni anak kepada Zaid. Lalu Nabi beritahu kepada Usamah bin Zaid, sekarang ni aku nak berikan kuda aku ni kepada kamu, ambil lah Usamah. Zaid pun tengok kudanya, tengok duduk di anak dia yang dapat kuda tu. Itu Nabi. Di sahabat ni beri hadiah kepada Nabi sebab mereka nak dapat pahala lebih. Tapi buat Nabi ni bukan tu ambil untuk diri dia, tapi sebaliknya Nabi beri kepada orang yang lebih memerlukan. Dan Nabi tengok ahli keluarga yang lebih utama. Maka sebab itulah bila kita nak bagi hadiah ke, nak bagi sedekah ke, nak infak ke, nak bagi pertolongan, bantu apa-apa pun, kita lebih baik beri kepada saudara mara kita. Kita akan dapat dua pahala yang berganda. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Rapatkan lagi hubungan. Jadi bagilah kepada orang yang memerlukan, lebih memerlukan. Tuan-tuan nak bagi kat saya ambil, tapi tak tahu lagi saya bagi balik ke tidak, tak tahu lagi. Jadi tak payah bagilah. Jadi Nabi tidak. Nabi dia akan bagi balik kepada orang lain. Ini Nabi. Tapi kita ni, sebab itulah kita tak berani nak bagi ke orang. Sebab tak ada orang tu tak akan bagi balik punya. Ini Nabi lain, Nabi lain. Nabi lain. Baik. Tengok jam 8.35, masa ada seminit lagi ni. Baik. Abu Lais berkata lagi, keterangan ini sesuailah dengan hadis yang tersebut di atas. Jagalah 5 sebelum tibanya 5 perkara, iaitu sakit, sihat sebelum sakit, muda sebelum tu
tua. Waktu lapang sebelum kita sibuk kan. Lepas tu waktu senang sebelum susah. Nah. Dan yang kelimanya itu waktu hidup sebelum mati. Kita kena jagalah, kena jaga. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ayahku sering berkata, tengok kepada masa tu dah habis dah tu. Jadi setakat tu lalu kita malam ni. Dia tak elok kuliah lama-lama. Time waktu dapat PM baru ni. PM baru kan. Jadi waktu kita kena seronok-seronok kan. Setakat tu dah dulu. Moga-moga apa kita dengar tadi Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, dan kita juga doakan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berikan kita kesihatan. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa berikan kepada tuan-tuan semua kesihatan, kekuatan, dimurahkan rezeki, diberikan lapang masa yang lapang, dan juga Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita insya-Allah. Dan kita doakanlah yang baik-baik, yang baik-baik belaka. Kita dapat PM baru, kita doa yang baik-baik belaka, baik-baik, jangan doa yang tidak baik. Kita doa yang baik-baik belaka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kebarakatan, kerahmatan kepada negara kita yang tercinta ini insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aljam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.